Seseorang itu perlulah mempunyai suatu sistem perancangan pengurusan kewangan yang berkesan agar perbelanjaan dapat diuruskan dengan baik. Jika pendapatan diuruskan dengan baik, maka kedudukan kewangan pasti akan berada dalam keadaan stabil. Kebolehan menguruskan kewangan dengan bijak merupakan satu kemahiran yang penting supaya individu boleh berbelanja mengikut kemampuan dan mencapai matlamat kewangan yang diingini. Bijak wang hidup tenang, topik yang akan kami bincangkan dalam Ringgit Bis seketika nanti. Teruskan bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia, edisi Rabu 6 September 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Baik, sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini. Menjelang Belanjawan 2024, Kementerian Pengangkutan mencadangkan satu dana pinjaman diwujudkan di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad kepada operator syarikat perkapalan domestik. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bagi memastikan sektor perkapalan negara beralih ke arah pemilikan kapal mesra alam. Langkah itu selaras permintaan pasaran dunia yang mahu kapal dan kargo bersifat mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Sektor maritime memang diberikan banyak perhatian dalam sesi konsultasi kita dengan Kementerian Kewangan. Khususnya kita juga nak kerajaan mewujudkan satu dana pinjaman di bawah Bank Pembangunan kepada operator-operator ataupun syarikat-syarikat perkapalan domestik. Kapal-kapal kita mesti lebih ke arah mesra alam untuk cut down the gas emission. So untuk mereka cut down gas emission ini, mereka kena retrofit di punya engine. So ini merupakan satu pelaburan yang besar. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Global Shippers Roundtable GSR di Petaling Jaya, Selangor. Ini pula mengenai pencen pesara. Kerajaan komited meneruskan skim pencen meskipun perlu menanggung perbelanjaan mengurus yang semakin meningkat. Malah penambahbaikan sedang diusahakan menerusi kajian menyeluruh. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, dianggarkan 32,000 pesara baru direkodkan setiap tahun. Dan kerajaan membelanjakan RM31 bilion bagi membayar pencen lebih 900,000 pesara. Tentunya dia akan terus bertambah, 30 jadi 31 jadi 32 pada tahun-tahun yang akan datang. Yang penting ialah keupayaan kerajaan juga tentunya akan bertambah dari segi pendapatan, dari segi kecekapan untuk kita mendapatkan pendapatan kepada kerajaan melalui kutipan cukai yang lebih telus, lebih gigih, melalui pelaburan-pelaburan daripada syarikat GLIC. Beliau ditemui media pada forum pencarum kumpulan wang persaraan diperbadankan di Ibu Negara. Baik, saudara, seterusnya beralih ke perkembangan pasaran. Bursa Malaysia dibuka tinggi sedikit pagi tadi selepas mencatatkan kerugian semalam apabila penilaian ekuiti tempatan yang murah menarik beberapa pelabur kembali ke pasaran. Walaupun sentimen agak berhati-hati di bursa serantau. Untuk itu, kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan oleh PMB Investment.
Dari perkembangan saham, kita tinjau pula perkembangan harga pasaran komoditi setakat 12 tengah hari tadi. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kami bawakan kepada anda Ringgit Biz untuk sama-sama kita lihat semula pengurusan terbaik kewangan peribadi dan topik-topik yang menyentuh nilai ringgit anda. Topik yang akan kami bawakan hari ini, bijak wang hidup tenang. Sebelum itu, kita ikuti dahulu apa kata anda untuk topik perbincangan pada petang ini. Bijak wang, hidup tenang. Bagaimana kita menguruskan kewangan kita untuk kehidupan kita yang tenang. Yang pertama sekali adalah kita perlu berbelanja ikut kemampuan kita dan jangan berbelanja melebihi daripada kemampuan kita. Dan yang kedua adalah dalam kehidupan kita hari ini, kita tak lepas daripada melakukan hutang. Contohnya kita beli kereta, kita berhutang. Kita beli rumah, kita berhutang. Tetapi berhutanglah ikut kemampuan kita. Kalau kita berhutang melebihi daripada kemampuan kita, hutang tersebut akan menghantui hidup kita dan hidup kita tak akan tenang. Jadi itulah cara-caranya bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita agar kita dapat kehidupan yang lebih tenang. Fikir-fikirkanlah sebelum belanja, cek diri, cek kewangan, fikir-fikirkanlah. Pada pendapat saya, untuk kehidupan yang lebih tenang, kita hendaklah berbelanja mengikut kemampuan. Ibarat kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Biarlah kita mengutamakan keperluan dari kehendak. Jangan terlalu mudah mengikut trend terkini sehingga membinasakan diri sendiri. Apabila kita bijak menguruskan keuangan peribadi dengan baik, maka stres akan berkurangan dan menjadi lebih tenang. Jom, bijak wang, hidup tenang. Pada pendapat saya, apabila kita mempunyai sejumlah wang, apa yang perlu kita lakukan yang pertama sekali adalah kita kena belanja mengikut keperluan. Dan yang kedua, kita kena selesaikan semua hutang-piutang yang ada. Dan yang ketiga, kita perlu ada simpanan. Dan akhir sekali, barulah kita kena ada insurans, sama ada insurans kesihatan ataupun insurans kemalangan. So dengan itu, pastinya hidup kita akan menjadi tenang. Bijak wang, bijak belanja, hidup tenang, minda sejahtera. Terima kasih. Baik, itu kata mereka bagaimana menguruskan kewangan dengan bijak. Dan saudara, setiap individu perlu mengawal kewangan meskipun tidak mempunyai masalah kewangan. Cara seseorang menguruskan wang pada hari ini akan memberi kesan terhadap kehidupannya pada masa akan datang. Apatah lagi dalam membuat persediaan, mengambil kira cabaran dan risiko di luar kawalan seperti mendapat penyakit, kehilangan sumber pendapatan dan kecemasan keluarga yang hanya dapat diselesaikan dengan wang. Bijak wang hidup tenang, topik yang akan dibincangkan bersama dengan panel undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini. Kita bersama dengan Setiausaha Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC, Encik Anthony Ang Sang Nang. Selamat petang Mr. Anthony. Selamat petang. Terima kasih kerana bersama dengan Bis Malaysia petang ni. Terima kasih, sama-sama. Sihat dah? Sihat. Lama tak jumpa. Ya. Baik, Encik Anthony, topik yang kita sering kali bincangkan dan juga perkatakan tentang bagaimana untuk kita menguruskan keuangan, terutama sekali lah kepada seluruh masyarakat Malaysia ketika ini dengan keadaan situasi semasa, kewangan yang penuh mencabar. Kita nak minta pandangan daripada Encik Anthony dahulu. Bagaimana tahap rakyat Malaysia ini sebenarnya bijaknya menguruskan keuangan?
Saya rasa tahap kita masih berada pada tahap yang sederhana. Baik. Masih belum lagi meningkat lagi. So kita perlu banyak berusaha untuk memberi pendidikan dan juga penampiran bagaimana kita nak menguruskan kewangan terutama peribadi untuk menghadapi cabaran yang tadi dikatakan seperti untuk bersara, wang kecemasan dan juga kesihatan, penyakit dan sebagainya. Betul. Itu seperti mana yang dinyatakan tadi itu kan, untuk menguruskan kewangan, literasi kewangan masih lagi dalam tahap yang sederhana. Dan kalau saya kongsikan sikit Encik Anthony, berdasarkan statistik daripada Jabatan Insolvensi, sebanyak 264,127 kes keberangkapan sehingga April 2023, dan dalam tempoh dari 2019 hingga April lalu sebanyak 13,073 kes bankrupt, iaitu 38.40% yang dilaporkan. Jadi angka ini dilihat agak membimbangkan kepada negara kita. Pandangan tuan bagaimana? Dari segi kajian, kita dapat golongan umur dalam insolvensi ini adalah antara 35 sampai 45. Tetapi memang ada trendnya. Dia dah beralih ke golongan yang lebih muda. So yang kita dapati bahawa yang terdapat masalah untuk membayar balik kewangan atau wang ini kepada bank adalah daripada pinjaman kereta, perumahan, peribadi dan juga ada pinjaman untuk perniagaan. Yang ini 4 faktor yang terutama yang menyebabkan masyarakat kita menghadapi masalah untuk membayar balik dan kemudian dibankrupsikan. Masuk dalam kategori bankrupt itu. Baik. Dan tahap tu dulu kita daripada 30,000 tahap untuk bankrupt kita dah naikkan kepada 50,000. Betul. Sekarang sudah dinaikkan ke 100,000. Tetapi saya nak memberitahu kepada masyarakat kita meningkatkan tahap ini bukan untuk mengalak kita pergi meminjam lebih, tetapi dia memberi kelonggaran kepada mereka telah dimufliskan supaya mereka boleh balik semula ke dalam ekosistem ekonomi kita, supaya mereka boleh menjana pendapatan untuk bayar balik hutang mereka. Itu ada hasrat kerajaan kita supaya tidak membebankan mereka, sebab kalau dah dimufliskan banyak perkara yang diorang tak boleh buat. Betul. So kita lepaskan mereka bukan setakat untuk sewenang-wenangnya, tapi untuk mereka, membantu mereka balik untuk mencari wang yang lebih supaya boleh bayar. Tapi bukan untuk mereka yang belum pinjam, kita boleh pinjam lebih lagi. Itu yang kita kena faham. Betul. Itu yang perlu semua orang faham cakna berkenaan dengan menaikkan kadar kebankrapan itu. Bukan untuk mereka membuat pinjaman lagi, buat pinjaman semula, tetapi untuk mengurangkan beban supaya boleh menjana ekonomi dan seterusnya merancakkan kembali ekonomi. Dan seperti mana yang Encik Anthony maklumkan tadi berkenaan dengan dari segi usia, golongan muda kini dilihat lebih banyak terjerumus ke kancah bankrupt ini. Jadi apa punca sebenarnya keadaan ini terjadi, Mr. Anthony? Adakah kerana terlalu mengikut situasi semasa, terlalu mengikut nafsu, kehendak ke, ataupun pengaruh media sosial sebenarnya ni, Encik Anthony? Pada pendapat saya rasa sekarang gaya hidup dah berubah. Baik. Berbanding dengan nenek Datuk dulu kita memang kita susah, tak ada banyak entertainment yang sedia ada, tapi sekarang merata tempat kita boleh menghiburkan diri. Tapi hiburan ini semua perlukan wang. Betul, setuju. So maksudnya orang muda ni mungkin sudah dimanja terlalu lebih oleh mungkin keluarga mereka. Supaya dulu kita tak dapat, biarlah sekarang kita bagi anak kita untuk enjoy, tetapi mungkin dia akan terlepas pandang, terlalu over enjoy. Lepas tu dalam keadaan ini mereka dah belajar terlebih. Right? Dan pada pendapat saya sekarang ramai remaja kita memang mendapatkan pembelajaran yang tinggi. Tetapi daripada segi pembelajaran ini, kecuali daripada yang mereka dalam bidang perniagaan atau ekonomi, mungkin mereka akan lebih sensitif kepada kewangan, tetapi kepada golongan profesional seperti engineer dan selain daripada perniagaan tu, mereka kurang didedahkan betapanya pengurusan kewangan. Amat penting. Bukan mereka tak faham, tapi kurang didedahkan. Mereka lebih pandai dalam bidang mereka sendiri, tapi bukan dalam kewangan. Mungkin ini yang menyebabkan perkara ini kita secara keseluruhan kita nampak ini masalah.
yang sedia ada sekarang. Baik, itu yang perlu kita seimbangkan di antara karier mereka yang mungkin bukan berkenaan dengan keuangan ini, perlu diseimbangkan antara kerjaya mereka dan juga keuangan perlu seiring supaya sejahtera keuangan mereka. Baik, jadi kalau kita melihat pula Encik Anthony sekarang ni lah, kalau kita cakap ramai orang tanya ataupun kita kalau tanya pada 10 orang, saya rasa jawapan dia akan sama. Soalan dia macam ni tahu. Kalau kita tanya berapa banyak menyimpan sebulan setelah dapat gaji, dia akan jawab macam kita dapat gaji, belanja semua, komitmen dan juga sebagainya, nak menyimpan pun tak boleh. Jadi macam mana kita nak menyimpan? Sebab keadaan sekarang ni semakin mencabar dan juga sekarang ini keadaan semakin ekonomi semakin mencengkam. Jadi bagaimana untuk berdepan dengan keadaan ini? Okey, dari segi pengurusan kewangan peribadi, baik, sekurang-kurangnya kita patut selesa 1/3 kita perlu simpan sepatutnya. Kalau kita bagi kelonggaran sebab keadaan sekarang kita perlu belanja lebih, kos dah meningkat, sekurang-kurangnya 10% kita perlu ada. Suka ke tidak, sekurang-kurangnya 10%. So kita balik kepada soalan, sekarang perbelanjaan banyak, tak cukup untuk kita belanja sebab kita nak bayar sini, bayar situ, komitmen banyak, dan macam mana kita nak simpan. So kita lihat balik, ada dua perkara. Perkara pertama, adakah anda terlalu belanja? Maksudnya kehendak dan keperluan tu, adakah anda tahu bezakannya? Betul? Atau semua adalah kehendak? Itu yang atau semuanya keperluan. Keperluan, kehendak pun dikatakan sebagai keperluan. Ya, betul. Jangan begitu. Itulah ya. Yang kedua, memang setiap rakyat termasuk saya, kita nak gaya hidup yang lebih gaya sikit ya. Betul. Dan dengan itu, dengan pendapatan yang sedia ada memang tak cukup. Baik. So macam mana kita nak menghadapi masalah ini adalah dengan menjalankan ekonomi yang lebih. Baik, menjalankan ekonomi yang lebih. Kita akan sambung selepas ini. Kita bagi soalan itu tergantung dulu. Kita nak berehat seketika. Encik Anthony, kita kembali semula. Kita akan kupas lagi apa yang dikatakan sebagai menjana ekonomi itu. Baik, jadi untuk anda semua terus setia bersama kami. Berehat seketika, kembali selepas ini di BIS Malaysia. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Di Johor Bahru, tiada saluran sekolah bagi pelajar-pelajar OKU yang berpotensi untuk mengambil SPM di Johor Bahru. So terdapat segelintir, tak segelintir lah, ramai pelajar-pelajar deaf di Johor Bahru, ibu bapa terpaksa menghantar anak-anak yang berpotensi ini hanya satu sekolah di Penang sahaja yang membolehkan pelajar ini mengambil SPM. Saya pasti insya-Allah saya akan bawa. Dia namanya sekolah pendidikan khas menengah. Pendidikan khas menengah. Baik, arahan Wan Hilmi diterima.
Kembali dalam Bis Malaysia, Bijak Wang Hidup Tenang. Kita masih lagi membincangkan topik ini bersama dengan tetamu undangan di studio, Encik Anthony Ang Sang Nang, Ketua Setiausaha Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC. Baik, Encik Anthony tadi dah kongsikan macam mana untuk kita menjana pendapatan itu. Mungkin Encik Anthony boleh teruskan apa yang kita boleh buat? Okey, pada biasanya kita memang ada pekerjaan yang tetap. Betul. Tapi untuk kurang atau rendahkan taraf hidup kita memang kita tak nak kalau ada pilihan. So kalau kita tak nak turunkan taraf hidup kita, kita perlu lebih produktif. Produktif dalam bermaksud kita boleh mendapatkan pendapatan yang lebih. Alright, maksudnya kita boleh masuk dalam sedikit sebanyak gig ekonomi, atau kita boleh buat kerja sambilan. Kita boleh nampak ada orang yang buat kuih-muih dekat rumah untuk jual online, dan juga pada weekend dia jadi Grab driver dan sebagainya. So kalau saya rasa tak perlu kita malu, sebab kita memang ni perlu bekerja, berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang secukupnya, atau kita kata yang halal untuk keluarga kita. Betul, dan selesa. Dan selesa. So betul. kita daripada usaha berpeluh kita untuk dapat pendapatan tu, saya rasa itu memang dah cukup baik untuk membiayai kehidupan yang sedia ada. So kita boleh fikirlah dengan lebih produktif lagi untuk mendapat kerja sambilan pada masa yang lapang tu, untuk menaikkan lagi taraf ekonomi kita. Betul. Kalau kita bercakap tentang untuk mencari pendapatan sampingan ini di ibu kota Kuala Lumpur khususnya, ataupun di mana-mana bandaraya, banyak peluang-peluang pekerjaan untuk kita dapatkan pendapatan sampingan, dan juga mungkin kita boleh lihat kepada pelaburan dan juga sebagainya. Yang nak ataupun tidak hanya pada diri kita sendiri. Kalau kita yang mahu, kita ada usaha, pasti akan ada jalannya. Baik, Encik Anthony, tadi kita dah kongsikan macam mana untuk kita menjana pendapatan yang lebih supaya hidup kita tenang di masa akan datang. Tapi mungkin juga ada antara kita ini dah pun memulakan pengurusan kewangan. Cumanya mereka tak tahu adakah pengurusan kewangan yang dilaksanakan ini adakah betul ataupun adakah salah, adakah silap. Jadi macam mana untuk mengenal pasti check and balance itu? Adakah mereka melaksanakan pengurusan kewangan ini adalah betul ataupun sebaliknya? Okey. Tadi Cik Amah ada kata kalau kita nak menjanakan pendapatan yang lebih, mungkin kita boleh membuat pelaburan. Betul. Yang saya nak kata tu, pelaburan tu kita kena berhati-hati sebab ada banyak scam di dalam dan di luar negara. Memang sekarang melalui internet, melalui social media, dia boleh sampai ke rumah kita untuk suruh kita invest secara satu butang, kita tekan transfer duit. Itu yang saya nak sarankan kepada masyarakat kita, supaya kita kena berhati-hati, kena fikir sekali, dua kali, tiga kali baru kita buat keputusan. Dan macam mana kita nak pastikan perancangan kewangan kita ni betul ke tak betul? Memang kita ada banyak agensi dalam negara kita untuk memberi informasi yang tepat dan baik untuk kita buat rujukan. Yang penting kita katakan pelaburan dulu. Yang penting kita boleh rujuk kepada Bank Negara dan Security Commission. Ini memang dua yang terbaik sekali untuk kita buat semakan, pastikan investment ini betul-betul diiktiraf, betul dan sah. Ini yang penting. Baik. Yang lain kita katakan mungkin kita akan uruskan dalam bidang insurans, unit trust dan sebagainya. Untuk kefahaman semua, kita ada perancang kewangan yang bertauliah di negara kita. Betul. Katakan saya daripada MFPC, memang kita ada registered financial planner. Dari segi konvensional, kita juga ada perancang kewangan syariah juga, secara compliance. So kita ada Islamic and conventional. So terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan, dari segi mana anda nak mula. Ini memang ada yang mereka ni boleh bantu memberi sedikit sebanyak pandangan situasi kewangan yang sedia ada dan apa yang kita nak capai semasa bersara dan sebagainya. Mereka boleh memberi sedikit sebanyak pandangan dan juga tunjuk ajar supaya kita tak salah langkah untuk buat perancangan kita. Baik, jadi kalau kita nak tengok sebenarnya mungkin kesalahan ataupun kesilapan kita boleh untuk atasinya. Tapi kalau misalnya pengurusan keuangan ni, sekiranya kita berada dalam keadaan kesilapan pengurusan keuangan, adakah langkah untuk mengatasinya, untuk mengelaknya supaya ini tak terus saja kita silap langkah? Ada. Kalau kita belum didedahkan dalam situasi ini, setelah kita ambil tahu, kita boleh buat
corrective action. Kita boleh ambil langkah yang seterusnya, sama ada kita keluar daripada yang kesilapan tu untuk bermula yang baru atau yang terbaik, atau kita boleh buat sedikit sebanyak adjustment atau kita boleh buat sedikit untuk ubah suai situasi yang seterusnya yang untuk boleh membantu kita menghadapi keperluan kewangan kita pada masa depan. Memang ada caranya. Memang yang bertauliah ni dia boleh bantu. So kita kena cari orang yang betul lah. Sebab ramai juga yang mereka ni untuk pentingkan diri, untuk dapatkan jualan produk lebih daripada untuk membantu anda untuk mencapaikan tahap kewangan anda. So kita kena faham. So ada banyak informasi yang kita boleh baca daripada website yang sedia ada tu untuk kita hafal dulu sebelum kita mencari seseorang untuk membantu kita. Baik, itu dia. Yang penting ilmu kita perlu ada dan juga kita perlu mencari orang yang betul, orang yang tepat untuk menguruskan keuangan kita dan juga mendapat menasihat daripada kita. Soal duit ni memang kalau kita uruskan seorang-seorang, dia macam tak ada panduan, kan? Betul. Jadi kalau kita nak tahulah sekarang ini, ketika ini tip untuk memulakan perancangan keuangan yang berkesan, apa langkah pertama yang kita semua boleh lakukan ni, Tuan? Okey, yang penting adalah kita kena buat bajet. Ya, bajet yang kita katakan tadi, keperluan atau kehendak kita kena asingkan dengan baik adanya. Dan seterusnya kita kena buat bajet. Mungkin kita nak pergi makan KFC setiap minggu, mungkin sebulan sekali lah. Sementara waktu. Betul. Bukan kita nak rendahkan tahap kita, tapi buat sementara waktu dalam kesetujuan ini, kita buat adjustment dulu. So harap-harap pada masa depan kita jadi kaya balik dan kita boleh tiap-tiap hari KFC. So sementara waktu kita kena buat bajet yang betul. Ya, dan lepas tu kita kena buat simpanan. Simpanan itu yang penting. Tadi saya kata 1/3 atau 10%. Kita mesti simpan. Suka tak suka kena simpan. Lama-lama dia akan jadi bukit. Dan kita nampak dalam bank account kita semakin menambah nilainya, ia akan merangsang kita lagi, mendorong kita lagi simpan lebih banyak. Ya, kita kena mula. Step pertama kita kena start dulu. Mungkin susah, tapi itu yang akan jadi memberi bantuan kepada kita semasa kecemasan atau semasa kita perlu wang yang lebih tu. Memang sejumlah tu dah dapat bantu kita. Betul. Ya. Saya ada baca tahu Cik Anthony, kalau kita dapat sahaja gaji seboleh-bolehnya sebelum kita berbelanja, kita membelanjakan duit gaji kita tu, kita terus asingkan untuk simpanan 10% tu. Ya. Kita asingkan siap-siap, ini saja. Baik, jadi mungkin secara ringkasnya Cik Anthony, macam mana untuk bijak wang ini untuk hidup tenang? So kalau kita nak hidup tenang, maksudnya kita jangan pinjam lebih. Pinjaman tu memang penting untuk membantu kita menghadapi masalah kewangan sementara waktu. Tetapi pinjam dengan mencukupi kemampuan kita setanding dengan pendapatan kita dah cukup. Yang lain kita kena simpan dan kita hidup dengan gaya hidup yang lebih sihat supaya kita tak jatuh sakit dan kita lebih bertenaga untuk mencari kerja yang lebih sampingan tu untuk menjana pendapatan yang lebih untuk keluarga kita. Baik, itu dia apa yang kita kongsikan ini. Sebenarnya kita perlu cakap ataupun kita perlu kongsikan berkali-kali supaya ini dapat kita sematkan dalam fikiran kita dan juga menjadi sebati dalam diri kita. Sebab kadang-kadang kalau bagi nasihat sekali je tak jalan, kan Cik Anthony? Baik, jadi itu saja nampaknya masa yang kita ada. Terima kasih kita kepada Cik Anthony Ang Sang Nang, Setiausaha Majlis Perancangan Keuangan Malaysia MFPC untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih Encik Anthony. Sama-sama. Baik saudara, Ringgit Biz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 6 September 2023. Menyusul selepas ini program Pastikan Sahih. Terus setia bersama RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.